Assalamualaikum, saya Muhammad Syardi Amin bin Hafizi akan memperkenalkan ahli kumpulan ini iaitu seramai 6 orang termasuk saya. Yang kedua adalah Fikri Fauzi, Nurul Arfa, Syazwani, Nurhaiza dan Muhammad Ashraf. Kami akan membentangkan kajian yang berkaitan dengan pertanian 4.0 iaitu era baharu pertanian sayur-sayuran, vertigasi dalam menyokong pembangunan pertanian lestari. Bagi isi kandungan, terdapat beberapa pecahan. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua objektif kajian, yang ketiga kajian lepas, yang keempat metod kajian, yang kelima hasil kajian yang terbahagi kepada 4, iaitu demografi, cabaran, keupayaan dan manfaat. Dan akhir sekali adalah kesimpulan. Pengenalan. Sektor pertanian merupakan sektor penting sebagai sumber bekalan makanan kepada penduduk negara menyebabkan berlaku perkembangan teknologi tanaman. Teknologi fertigasi telah diaplikasikan dalam sektor pertanian kini yang merupakan kaedah tanaman moden di mana penyiraman baja dan air dilakukan secara automatik. Sistem ini mampu meningkatkan produktiviti tanaman kerana dapat menjimatkan air siraman dan penggunaan baja. Selain itu, sukatan air disalurkan kepada tanaman adalah tepat berbanding kaedah konvensional. Teknologi fertigasi ini juga dapat mengelakkan tanaman daripada dijangkiti penyakit akar bawah tanah. Antara tanaman sayur-sayuran daripada sistem fertigasi yang diusahakan di Malaysia adalah seperti timun, terung dan kangkung. Namun, dapat beberapa cabaran dan keupayaan pertanian IR 4.0 sayur-sayuran yang akan mempengaruhi pembangunan pertanian lestari. Objektif kajian. Objektif yang pertama adalah mengkaji cabaran yang dihadapi oleh para petani dalam mengaplikasikan teknologi IR 4.0 dalam tanaman fertigasi. Objektif yang kedua, menganalisis keupayaan petani mengaplikasikan teknologi IR 4.0 dalam tanaman fertigasi. Dan objektif yang ketiga adalah menilai manfaat yang diperolehi setelah mengaplikasikan teknologi IR 4.0 dalam tanaman fertigasi. Terdapat beberapa kajian lepas yang telah dilakukan oleh pengkaji lain yang berkaitan dengan kajian pertanian fertigasi ini. Yang pertama adalah EM ialah merupakan kultur campuran bakteria asid, laktik, fotosintetik, kulat penapaian dan yeast yang baik dan digunakan dalam pertanian, penternakan dan perikanan. Kajian lepas yang kedua, fertigasi ialah sistem penanaman yang tidak menggunakan tanah. Ia juga menawarkan kepada pengoptimalan penggunaan input pertanian seperti baja, air dan pekerja. Fertigasi adalah kaedah yang berkesan bagi penetapan masa dan penyerapan baja ke dalam zon akar tanaman. Manfaat tanaman fertigasi termasuk aliran baja terus masuk ke dalam akar tanaman dan penggunaan baja pada dos yang sedikit berupaya meningkatkan kecekapan penggunaan baja dan meminimumkan larut lesap, menghasilkan pertumbuhan tanaman yang lebih baik, produktiviti dan kualiti tanaman yang maksimum pada kadar baja yang minimum. Ia amat berbeza dengan amalan tanaman konvensional yang amat bergantung kepada penggunaan baja kimia. Dalam kajian ini terdapat juga metod kajian. Kaedah kajian yang dijalankan ini adalah secara temu bual bersama pengusaha, iaitu temu bual secara bersemuka dan temu bual secara di atas talian. Kaedah pemerhatian juga turut dilakukan. Kaedah pemerhatian juga turut dilakukan oleh pengkaji bagi menguatkan lagi kaedah kajian kami dan hasil kajian kami. Kaedah ini pengkaji pergi dan melihat sendiri keadaan tanaman yang telah diusahakan oleh pengusaha. Demografi kajian. Bagi jantina menunjukkan 100% di mana kesemua informan kami seramai 10 orang adalah lelaki. Bagi umur pula, sebanyak 20% informan berumur antara 40 hingga 50 tahun, manakala informan yang berumur antara 31 tahun hingga 40 tahun juga merekodkan sebanyak 20%, sebanyak 60% pula mewakili umur antara 21 tahun hingga 30 tahun. Bagi bangsa, carta tersebut menunjukkan 100% iaitu kesemua 10 informan adalah terdiri daripada bangsa Melayu. Bagi tahap pendidikan pula, pendidikan rendah dan sijil kemahiran merekodkan catatan peratusan yang sama iaitu sebanyak 10%, manakala 30% mewakili pendidikan menengah dan sebanyak 50% informan
mempunyai pendidikan tinggi iaitu diploma atau ijazah. Antara cabaran yang dihadapi oleh petani dalam sistem pertanian vertigasi ialah kekurangan sumber semula jadi seperti kurangnya sumber air. Kekurangan sumber air disebabkan oleh beberapa faktor seperti masalah sistem perparitan dan musim kemarau yang panjang. Pada musim kemarau, petani terpaksa mengepam air dari sungai berdekatan bagi memastikan sumber air untuk tanaman mereka sentiasa mencukupi. Hal ini akan meningkatkan kos penanaman mereka apabila mereka terpaksa membeli mesin pam air untuk memastikan perkara tersebut dapat dijalankan. Dan hal ini menjadi cabaran utama mereka terutamanya ketika musim kemarau. Seterusnya ialah iklim yang tidak menentu. Malaysia merupakan salah satu negara yang iklimnya sentiasa berubah-ubah sepanjang tahun. Petani di kawasan Malaysia terjejas dengan perubahan iklim yang melanda, seperti musim banjir dan musim kemarau. Pada musim banjir, petani yang berada di kawasan rendah tidak akan dapat meneruskan rutin penanaman mereka kerana kawasan tanaman ditenggelami oleh air banjir. Hal ini akan menghadkan rutin penanaman yang sepatutnya berjalan sepanjang tahun. Dan kesannya, pendapatan para petani akan terjejas terutamanya pada musim banjir. Cabaran yang ketiga ialah kos operasi yang tinggi. Modal untuk permulaan tanaman vertigasi ini memerlukan kos yang tinggi dan besar untuk penyediaan infrastruktur dan membeli alatan vertigasi seperti rumah pelindungan hujan, sistem pengairan dan pam nutrien. Kos ini menjadi kekangan terutamanya bagi pekebun kecil atau mereka yang mempunyai sumber yang terhad. Selain itu, kos yang tinggi juga disebabkan oleh penggunaan baja dan bahan kimia. Sistem vertigasi ini menggunakan larutan nutrien yang mengandungi baja dan bahan kimia lain untuk menyediakan nutrisi yang betul kepada tanaman. Harga yang tinggi bagi baja dan bahan kimia tersebut yang berkualiti menjadi cabaran kepada pekebun yang menceburi bidang ini. Seperti mana yang kita dapat lihat di dalam gambar tersebut menunjukkan salah seorang informan yang menggunakan alat smart farming IoT iaitu Internet of Things di dalam teknik pertanian vertigasi beliau. Aplikasi yang digunakan dapat dimuat turun melalui telefon pintar. Ia mampu memberi ketepatan data bagi pemantauan, pengawalan dan penerimaan notifikasi sehingga 100%. Aplikasi berkenaan juga membolehkan petani mengetahui bacaan isi padu baja atau racun dalam tangki, status dan kawalan pengirigasi, bacaan suhu dan kelembapan udara, serta garis masa pembesaran tanaman, jenis tanaman, tarikh tanaman dan proses untuk menuai secara automatik bagi rekod hasil tanaman. Walaupun alat ini merupakan alat yang sangat membantu kepada petani, namun ini menjadi kos yang tinggi bagi petani dan menjadi cabaran kepada petani untuk menjalankan pertanian vertigasi ini. Seterusnya, serangan makhluk perosak merupakan cabaran utama dalam tanaman vertigasi ini. Serangan makhluk perosak ini menyebabkan berlaku kerugian besar kepada petani bagi tanaman dan juga mengurangkan hasil tanaman tersebut. Makhluk perosak seperti ulat, kutu atau serangga penyedut boleh merosakkan bahagian tumbuhan seperti daun, buah serta akar tumbuhan. Makhluk perosak ini bukan sahaja merosakkan tanaman secara fizikal, namun juga dapat mengurangkan kualiti produk tanaman tersebut. Di dalam gambar tersebut ada memaparkan sejenis ulat yang dikenali sebagai ulat ratus. Ulat ini akan memakan daun tanaman. Ulat ini juga dikatakan kalis racun dan sukar untuk dikawal. Kebanyakan daripada petani akan membakar tanaman tersebut jika dijangkiti ulat ini. Namun begitu, ada juga kaedah lain untuk menghapuskan ulat ini, iaitu melalui penggunaan racun organik. Oleh itu, jelaslah bahawa serangan makhluk perosak menjadi cabaran utama bagi petani yang menjalankan tanaman vertigasi ini. Cabaran seterusnya
seterusnya adalah tenaga buruh yang diperlukan bagi mengusahakan tanaman fertigasi. Terdapat 3 fasa pertumbuhan tanaman iaitu sebelum, semasa dan selepas. Sebelum fasa pertumbuhan tanaman, tenaga buruh yang diperlukan adalah ramai. Bilangan tenaga buruh adalah antara 5 ke 6 orang. Hal ini kerana perlu melakukan kerja-kerja menyediakan kawasan tanaman, mengisi sekaf dan kerja-kerja tanam pokok ke dalam polybag. Semasa fasa pertumbuhan tidak memerlukan pekerja yang ramai. Bilangan tenaga buruh adalah antara 1 ke 2 orang. Hal ini kerana hanya perlu melakukan kerja setting timer dan melakukan tinjauan terhadap pokok yang tersumbat. Selepas fasa pertumbuhan pula memerlukan tenaga buruh yang ramai. Bilangan tenaga buruh adalah antara 5 ke 6 orang. Hal ini kerana bagi melakukan kerja-kerja mengutip hasil tanaman. Bagi cabaran kerjasama pihak kerajaan seperti Jabatan Pertanian yang membantu dalam meningkatkan pengetahuan dan penggunaan teknologi dalam penanaman sayur-sayuran terbahagi kepada 3 iaitu khusus atau bengkel, bantuan modal serta peruntukan subsidi baja dan racun. Pihak kerajaan tidak mengajukan khusus secara berkala seiring dengan peredaran teknologi moden dalam pertanian. Hal ini menyebabkan golongan petani tidak mendapat pendedahan secara terperinci teknologi baru fertigasi dalam pertanian. Contohnya mengenai teknologi fertigasi gantung, fertigasi terbuka tertutup dan fertigasi NFT. Pihak kerajaan juga tidak turun ke lapangan untuk membuat peninjauan mengenai keberhasilan tanaman tersebut. Keadaan ini sering berlaku dalam kalangan petani di kawasan luar bandar. Selain itu, pihak jabatan tersebut juga tidak menyediakan bantuan modal yang cukup. Contohnya bantuan teknologi pam, tangki air dan paip yang memperuntukkan kos yang tinggi. Tanah adalah terhad untuk disewakan, juga memberi impak kepada petani untuk membangunkan sesebuah perusahaan. Pihak kerajaan juga tidak mengambil serius dalam membangunkan projek-projek kelompok yang bertujuan mengembangkan sektor pertanian ini. Akhir sekali, bantuan subsidi baja dan racun turut menjadi isu. Kenaikan harga baja dan racun membebankan petani. Contohnya, bagi AB manakala racun pula bagi organik seperti Dr. Pokok, Extra Hybrid, manakala racun kimia seperti Pegasus dan Nico. Keupayaan bagi mengaplikasikan amalan pertanian sayuran fertigasi memberikan hasil yang banyak. Keterlibatan dalam bidang pertanian, terutamanya bidang pertanian fertigasi adalah sangat beruntung. Hal ini disebabkan amalan pertanian yang semakin moden dengan pelbagai teknologi yang digunakan yang mana memberikan hasil yang mempunyai berkualiti tinggi, pengeluaran hasil tanaman yang banyak serta peluang untuk memperkembangkan lagi bidang pertanian ini adalah sangat luas dan cerah pada masa hadapan. Jadi jelaslah dengan menggunakan kaedah fertigasi ini dalam bidang pertanian, ianya merupakan pilihan yang terbaik oleh pengusaha di luar sana. Meningkatkan ilmu kaedah pertanian fertigasi. Demi meningkatkan keupayaan dalam bidang pertanian fertigasi adalah sangat penting untuk pengusaha di luar sana untuk menyertai pelbagai kursus pertanian bagi meningkatkan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam akan ilmu pertanian ini. Antara kursus pertanian yang diikuti seperti kursus pengurusan lepas tuai tanaman singkat masa, kursus diagnostik penyakit dan kekurangan unsur dan kursus penyediaan EM dan matbol. Menambahkan hasil tanaman. Penglibatan dalam mana-mana kursus adalah sangat membantu dalam memperkembangkan lagi bidang pertanian fertigasi yang diusahakan petani di luar sana. Antaranya dapat meningkatkan hasil pertanian, dapat meningkatkan kualiti hasil dan juga petani di luar sana dapat mengetahui kaedah penanaman yang betul dan pada masa yang sama juga petani di luar sana dapat mengetahui saluran pemasaran hasil yang betul untuk memasarkan hasil tanaman mereka. Seterusnya, amalan pertanian fertigasi mampu berkembang luas kerana pertanian fertigasi mampu meningkatkan produktiviti walaupun di kawasan kecil dan tanah beresip. Selain itu, fertigasi akan berkembang luas sekiranya banyak pendedahan tentang fertigasi melalui pelbagai kursus dan sebagainya. Malah, penggunaan pelbagai teknologi yang moden mampu menarik minat masyarakat untuk terlibat sama. Bantuan atau bimbingan memulakan usaha tanaman fertigasi.
Bantuan dari segi alatan, ilmu dan kos jualan dapat membantu petani memulakan tanaman. Contoh alatan yang digunakan dalam tanaman fertigasi ialah polybag, polypipe, baja fertigasi AB dan sebagainya. Bantuan tersebut adalah daripada Jabatan Pertanian, Fama dan agensi-agensi yang lain. Kaedah fertigasi dan alam sekitar baja kimia. Petani memilih menggunakan baja AB bagi tanaman sayur-sayuran. Melalui kaedah fertigasi, baja kimia tidak meresap masuk ke dalam tanah secara langsung. Sebaliknya, baja kimia akan dilarutkan bersama ke dalam air bagi tujuan pengairan. Kaedah tanaman konvensional pula, baja kimia akan meresap masuk secara langsung ke dalam tanah lalu meresap masuk ke dalam sistem air bawah tanah. Baja kimia yang meresap masuk ke dalam air bawah tanah akan masuk ke dalam sistem hidrologi yang berupaya meningkatkan pembiakan alga. Impaknya kandungan oksigen di dalam air akan berkurangan. Oleh itu, kaedah fertigasi berupaya menghalang baja kimia daripada terus masuk ke dalam sistem hidrologi. Baja kimia dan ancaman cuaca, musim kemarau dan cuaca panas bukanlah ancaman utama kepada petani dalam sektor tanaman fertigasi. Melalui sistem pengairan automatik, petani kini menggunakan teknologi pam air yang dilengkapi piping dan timer. Oleh itu, sistem pengairan menjadi lebih mudah dan sistematik meskipun pada musim kemarau yang berpanjangan. Manfaat yang diperolehi oleh pengusaha di luar sana setelah mengaplikasikan pertanian jenis fertigasi ini. Yang pertama adalah sistem pertanian yang lebih stabil. Pemberian nutrien yang cukup dan lengkap kepada kesemua anak pokok ianya dapat menjamin pertanian yang lebih tahan lama dan segar. Pemberian nutrien yang mencukupi kepada anak pokok dapat mengelakkan anak-anak pokok daripada mati dan kurang zat. Kaedah fertigasi yang diamalkan seperti ini memberikan nafas baru kepada pengusaha di luar sana supaya terus mengusahakan lagi banyak jenis tanaman kerana ianya boleh mengelakkan daripada anak-anak pokok mati dan merugikan pengusaha di luar sana dengan mengamalkan pertanian jenis fertigasi ini. Yang kedua pula adalah dapat menjimatkan penggunaan air dan baja. Kaedah penanaman fertigasi yang moden yang kebanyakannya diamalkan oleh pengusaha dalam bidang pertanian pada masa kini adalah ternyata memberikan manfaat kepada pengusaha dari segi penggunaan air dan baja. Menggunakan kaedah siraman secara titisan yang disalurkan terus kepada anak-anak pokok yang terletak di dalam polybag dengan menggunakan tiub ternyata boleh menjimatkan dari segi penggunaan air dan baja berbanding dengan kaedah pertanian konvensional seperti orang terdahulu yang mana lebih kepada sistem manual. Baja anak pokok juga terus dicampur dengan air dan akan disalurkan secara terus kepada pokok mengikut kepada keperluan pokok itu sendiri. Kesimpulannya, pertanian secara fertigasi melalui teknologi tinggi berteraskan revolusi pertanian 4.0 menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kecekapan, produktiviti dan kemampanan sektor pertanian. Melalui penggunaan teknologi tersebut, pertanian fertigasi telah mengalami perubahan ketara dari segi mengurus, memantau dan mengawal proses pertumbuhan. Oleh itu, pihak kerajaan mestilah mengambil pendekatan proaktif dan secara holistik bagi memperhebatkan lagi pertanian berteknologi tinggi ini. Dengan sokongan yang betul, pertanian fertigasi ini dapat berkembang secara mampan dan memberi manfaat kepada petani dan masyarakat keseluruhannya. Kita tadah lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pam yang akan gunakan untuk baja. Satu pam tangki ni, dan tangki kedua tu. Yang dua tangki ni guna untuk pembajaan. Baja akan bancur kat dalam ni lah. Jadi sistem fertigasi ni kita gunakan baju yang dah siap bancur dengan air. Oh. Baja ni kita kata baju AB kita dah bancur dalam air dah. Supaya dia boleh jadi mudahlah untuk disukat. Tak bau pun. Tak bau. Baja tak berbau. Baja kimia yang tak berbau pun. Ni apa? Sama juga, ada set A dan set B. 3 tangki lah. Dua-duanya kena masuk dalam ni mengikut sukatan yang sesuai.
Tengok, bergantung pada kadar pertumbuhan. Kau rasa dah pasal berbuah tu tinggi dah sikit. Pasal kau tak berbuah lagi, pertumbuhan tu kena rendahkan sikit. Gitu. Lepas tu belakang tu tangki air. Tangki tu tak ada air. Tak ada air lah. Sebab ni kita tekan saja ni. Duk jangan selalu pergi ke kawasan tanaman, masuk ke tu. Begitu.